Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penggunaan anugerah Beasiswa Sultan Scholar Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2022-2023 kepada 9 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Berangkat sama peduka-peduka anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Haji Amutadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Malik, Pengurusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Beasiswa Sultan Scholar kepada 7 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama, Awangku Muhammad Ashim Afif bin Pengiran Haji Muhammad Zin akan meneruskan pengajian dalam jurusan Usuluddin di Universiti Al-Azhar. Penerima kedua, Awang Abdul Majid bin Haji Shazli akan meneruskan pengajian dalam jurusan Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar. Penerima ketiga, Dayang Nur Iwana Atila binti Haji Mahri akan meneruskan pengajian dalam jurusan Lughah Arabiah di Universiti Al-Azhar. Dayang Patricia Sim Siaru, penerima keempat, akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Medicine, Surgery and Obstetrics di Trinity College, Dublin, Ireland. Penerima kelima pula, Dayang Lim Jia Yi, akan meneruskan pengajian dalam jurusan Mechanical Engineering di University College London, United Kingdom. Penerima keenam, Awang Haji Muhammad Wajdi bin Haji Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Civil Engineering di University of Edinburgh, United Kingdom. Dan penerima ketujuh, Dayang Elmiza Bazilah binti Abdullah Muhammad Yasrinal Edi Abdullah akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Mechanical Engineering di University College London, United Kingdom. 2 pelajar lagi menerima anugerah beasiswa Sultan Scholar bagi meningkatkan tahap pengajian ke peringkat ijazah sarjana. Awang Muhammad Fikri bin Haji Ali akan meneruskan pengajian dalam jurusan Operational Research with Data Science di University of Edinburgh. Dan Dayang Nur Hidayah binti Abdul Hamid akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Psychology of Mental Health di University of Edinburgh. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sejak tahun 2006, seramai 59 orang pelajar telah menerima anugerah beasiswa yang berprestij ini. Juga hadir ahli-ahli jemaah tadbir yayasan, pengurusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan, ahli-ahli jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Scholar Yayasan dan sebahagian pengetua-pengetua dari institusi-institusi tingkatan 6.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah, binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai kejohanan Bola Jaring Asia 2022. Perlawanan berlangsung malam tadi di OCBC Arena. Yang Teramat Mulia mengetuai pasukan Royal Bees menewaskan pasukan Maldives dengan kiraan 50-40 pada pusingan kedua kejohanan. Meskipun ketinggalan 9-10 pada suku masa pertama, pasukan Royal Bees mendahului suku masa kedua dengan 12-11. Masuk suku masa ketiga, pasukan Royal Bees terus mempamerkan permainan yang cemerlang dengan mendahului jaringan 13-12. Skuad negara memastikan kemenangan mutlak apabila menayangkan aksi penuh bertenaga untuk melengkapkan suku masa keempat dengan kiraan 16-7 sekaligus mengesahkan kemenangan Royal Bees dengan kiraan 50-40. Majlis Penandatanganan Perjanjian Penganugerahan Beasiswa Sultan Scholar Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2022-2023 antara para penerima dan pihak yayasan berlangsung petang kemarin. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Penandatanganan adalah bagi 7 pelajar yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda, sementara 2 pelajar ke peringkat ijazah sarjana. Bagi pihak yayasan diwakili oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan, selaku pemangku pengarah urusan yayasan bersama Awang Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan yayasan. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 184 kes sembuh dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 84.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 60.3%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78%. Setakat bulan Disember tahun 2021, lebih 99% daripada kenderaan yang berdaftar di negara ini dilengkapi dengan enjin yang dijana dengan minyak petrol dan diesel. Jumlah tersebut menyumbang kepada pengeluaran gas rumah hijau ketiga daripada pengangkutan dalam tahun 2018 dan 2020. Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan perkara tersebut semasa dialog kenderaan elektrik EV ke arah negara yang lebih hijau. Menurut Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar lagi, Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam telah mengenal pasti peralihan negara ke arah penggunaan kenderaan elektrik merupakan pilihan yang berdaya maju. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Pengiran Cemhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pemangku Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dialog berlangsung di Universiti Brunei Darussalam.
Gala Aspirasi Seni 2022 yang diadakan selama 3 hari melabuhkan tirainya dengan majlis penutupan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Antara objektif pertandingan menampilkan produk sastra dengan adaptasi kecanggihan teknologi. Penyampaian sijil dan cenderamata kepada para peserta dan panel hakim disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kemajuan pulang sijil dan lebih 100 pek makanan akan diagih-agihkan kepada rakyat dan penduduk di Gaza melalui tabung kemanusiaan Palestin 2021. Majlis penyerahannya berlangsung di Ibu Pejabat United Nations Relief and Works Agency UNRWA. Penyerahannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Haji Mahadi bin Maidin, Duta Besar Negara Brunei Darussalam di Amman, Jordan, kepada Puan Yang Terutama Tamara Al-Rifai, Pengarah Perhubungan Luar dan Komunikasi UNRWA. Antara yang menyaksikan majlis tersebut secara maya, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Awang Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Para pemenang peraduan fotografi anjuran Borneo Bulletin 2021 membawa pulang hadiah lebih RM16,000. Majlis penyampaian hadiah berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Peraduan kali ini terbahagi kepada 5 kategori dan mendapat sambutan lebih dari 800 penyertaan. Program Muzakarah Penerangan Anjuran Jabatan Penerangan boleh menjadi platform bagi pihak kerajaan bermuzakarah dengan pemimpin akar umbi masyarakat. Berlangsung di Dewan Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab, program tertumpu bagi mukim Lumapas. Melalui program ini juga dapat menyampaikan dan menjelaskan perihal berkaitan dengan masalah orang ramai di samping berkongsi dan memberikan maklumat rasmi kerajaan. Program yang disertai oleh para ahli panel terdiri daripada para ketua dan pegawai kanan jabatan-jabatan kerajaan dipengerusikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Emzah, pemangku pengarah penerangan. Harapan saya dan yang lain ialah supaya melalui pemuzakarah ini segala masalah yang dihadapkan ataupun dibincangkan ianya akan mendapat suatu jawapan yang memberi pengharapan kepada permasalahan-permasalahan tersebut. Program Literasi Penerangan bagi Belia Mukim Daerah Tutong Anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri yang berlangsung selama 2 hari berakhir dengan majlis penutupan. Sijil-sijil disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Emzah, pemangku pengarah penerangan. Bimbingan yang telah diberikan, insya-Allah kami akan dapat kami gunakan untuk memberikan pendedahan daripada kami sendiri, daripada ilmu yang telah dibelajar kepada masyarakat terutamanya sekali masyarakat di daerah Tutong. Ya, sebenarnya membantu walaupun umur kami belia, tapi ada yang masih tidak tahu apa peranan-peranannya. Dari sini kami banyak belajar sebagai seorang belia itu apa yang kami perlu buat dan mengembangkan diri kami lagi. 36 ahli pengakap menamatkan perkemahan kemahiran pengakap Gabungan Sekolah Menengah Negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian skaf dan lencana serta penyerahan sijil penyertaan diadakan di Taman Batang Duri, daerah Tempurong. Hadir Awang Haji Badar bin Haji Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pelbagai aktiviti kemahiran dilakukan sepanjang perkemahan tersebut. Perkemahan melibatkan penuntut Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Tempurong, Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri dan Sekolah Menengah Awang Semaun.
Pelbagai aktiviti menarik ditawarkan semasa program aktiviti cuti sekolah anjuran perpustakaan dan pembelajaran Pusat Sejarah Brunei. Bertemakan Sayangi Sejarah Kita Ni, aktiviti seumpamanya dihasrat memberi peluang kepada orang ramai khususnya kanak-kanak dan belia untuk mengetahui, memahami dan menambah ilmu serta mempelajari tentang sejarah Brunei. Antara aktiviti yang diadakan mewarna lukisan Jawi, TikTok sejarah dan mengalingan sejarah. Semua aktiviti berkenaan boleh diikuti oleh orang ramai dengan hanya mendaftar secara dalam talian melalui Google Form ataupun secara bersemuka ketika aktiviti berlangsung. Kami juga menyediakan penayangan video kepada ibu bapa yang menunggu anak-anaknya membuat program, dan ibu bapa berkenan dapat berehat duduk melihat di Dewan Jawatan Dalam dengan video yang dipaparkan mengenai dengan sejarah Brunei. Kami juga mengaluk-alukkanlah pengunjung untuk melawat galeri kami di Pusat Sejarah ini. Di sini ada juga mengenai dengan perjalanan sejarah Ketani. Sebagai contoh, bangunan lapau lama yang mana boleh kita ketahui perjalanan macam mana perlembagaan negeri Brunei itu dibentuk. Memandangkan aplikasi TikTok mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat, khususnya belia, Pusat Sejarah Brunei juga menjadikannya sebagai platform untuk mengendalikan kuis interaktif. Sementara itu, aktiviti mengalingan sejarah pula dibahagikan kepada 3 aktiviti, iaitu tayangan video dan kuis cerita bergambar sejarah Brunei, kuis interaktif sejarah Brunei serta teka dan padan. Sebahagian jalan di kilometer 108.5 Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Muara, kini ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja menaikkan dinding penghadang jambatan di kawasan berkenaan dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menyatakan penutupan akan dilakukan sehingga hari Rabu 14 September 2022. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi papan tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan hubungi talian atau email yang tertera.